Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kita pada pagi ini dapat bersama-sama lagi dalam sesi Quran tadabbur harian. Alhamdulillah. Alhamdulillah, hari ini kita akan bersama-sama masuk kepada satu surah baru iaitu surah At-Tahrim. Yang mana surah ini adalah merupakan surah yang terakhir daripada juzuk yang ke-28. Jadi Alhamdulillah surah ini adalah Madaniyah of course, dan surah ini adalah merupakan surah yang menceritakan tentang bagaimana seharusnya muamalah ataupun interaksi yang semestinya berlaku di antara seorang lelaki dan juga seorang perempuan dengan familinya, dengan keluarganya. Dan ianya tercerna sebagaimana kita lihat di dalam surah ini berlaku di dalam keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu di antara Nabi dan juga isteri-isteri baginda sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah Subhanahu wa taala sebutkan perkara ini untuk menjadi contoh tauladang kepada orang-orang yang beriman, insya-Allah. Walaupun ianya berlaku pada Nabi, tetapi ianya adalah isyarat yang jelas kepada kita semua, kerana Allah Subhanahu wa taala telah kekalkan ayat ini di dalam Al-Quran dan dijadikan sebagai salah satu dari panduan intimak kita kepada Islam, insya-Allah. Dan sebagaimana setengah daripada ulama-ulama tafsir menceritakan bahawa surah ini menceritakan tentang wanita, iaitu wanita walau bagaimana hebat pun sekalipun suami mereka, tetapi sebenarnya itu semua tidak akan memberi manfaat apa-apa kepada mereka jika sekiranya mereka ini tidak patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita akan lihat juga bagaimana Allah Subhanahu wa taala menceritakan nanti di dalam surah ini ada di kalangan mereka ini adalah merupakan isteri-isteri kepada para nabi, tetapi ianya langsung tidak akan memberi apa-apa faedah kepada mereka jika sekiranya mereka sendiri tidak beriman, tidak yakin dan juga tidak tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi sebaliknya, jika sekiranya seseorang itu tidak berada dalam family yang Islam, tetapi jika sekiranya mereka ini tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ganjarannya yang hebatlah, dan itu adalah tanda intimak yang benar kepada Allah Subhanahu wa taala, iaitu family, iaitu surrounding, apa yang ada di keliling kita itu tidak sepatutnya memberi efek lah kepada keimanan dan keyakinan dan kepatuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi insya-Allah kita bersama-sama dalam surah At-Tahrim pada pagi ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabi lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Sadaqallahul azim. Jadi saya bacakan tadi adalah surah yang ayat yang pertama lah daripada surah At-Tahrim. Jadi ayat ini ataupun permulaan surah Tahrim ini iaitu daripada ayat nombor 1 sehingga kepada ayat nombor 5 disebutkan bahawa ada sebab nuzulnya, sebab peristiwanya, bagaimana ayat ini turun. Jadi dikatakan ada beberapa riwayat lah tentang perkara ini. Riwayat yang pertama menyebutkan bahawa ini adalah di antara riwayat yang paling sahih, iaitu diriwayatkan oleh Bukhari dan juga Muslim, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam sekali telah bersamalah mengikut gilirannya pergi ke rumah Zainab binti Jahsh. Jadi di sana baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam telah meminum asal, iaitu madu, dan kemudian dua orang isteri baginda, iaitu Hafsah dan juga Aisyah, mereka ni dikira sebagai sahabat baik lah berdua ni. Jadi mereka ni berkata, kalau selepas daripada ni Nabi datang kepada kita, tak kiralah kan kamu ke aku ke, dan berbau sesuatu, maka kita akan katakan, sepakat untuk mengatakan bahawa aku berbau maghafir. Jadi maghafir ni ialah satu benda yang bau tak sedap lah, iaitu bau sejenis getah daripada satu pokok jadi dipanggil sebagai maghafir. Jadi daripada sinilah maka Nabi SAW selepas daripada itu pulanglah
kepada salah seorang daripada mereka ni, dan dia kata adalah Hafsah. Jadi Hafsah pun berkatalah kepada Nabi sebagaimana yang disepakati dengan Aisyah tadi. Dia kata, ya Rasulullah, aku berbau maghfir lah. Maghfir ni jadi makna bau tak sedap lah kan. Jadi Nabi SAW pun berkata, oh tadi aku pergi ke rumah Zainab dan aku minum asal, minum madu. Jadi okeylah kalau macam tu kan, lepas ni aku tak nak minum lagi lah selepas ni. Dan Nabi SAW pun selepas daripada tu bersumpah lah kan, tak mau minum madu lagi selepas daripada tu. Kerana apa? Kerana kata-kata Hafsah tu. Jadi dari sinilah maka Allah Subhanahu Wa Taala pun menurunkanlah ayat ini. Dan banyak lagi lah kan peristiwa panjang ceritanya. Ada satu lagi riwayat mengatakan bahawa Nabi telah bersama-sama dengan Maryah Al-Qibtiyah. Jadi Maryah ni adalah merupakan hamba Nabi lah kan. Maryah ni yang dihadiahkan oleh Raja Mesir pada masa tu. Jadi nama dia Maryah Al-Qibtiyah tu ertinya ialah orang Mesir. Dia ni adalah keturunan daripada Mesir. Jadi dia ni dikira sebagai hamba. Dan dalam Islam, kalau kita memiliki hamba, maka tidak mengapa lah kan. Mana tidak mengapa untuk kita bersama-sama dengan hamba tu kan. Hamba ni macam isteri lah. Jadi selepas daripada tu, maknanya lepas Nabi bersama dengan tu, maka Hafsah telah bertanya kepada Nabi SAW, kau bersama dengan dia di sini, di rumah dia pada masa tu, iaitu di rumah Hafsah kan. Jadi Hafsah macam tak suka lah, menunjukkan perasaan tak suka. Jadi sehinggalah Nabi SAW menyakitkanlah perkara ni, menyedihkan Nabi SAW, sehingga dikatakan baginda telah bersumpah tidak akan bersama lagi dengan isteri-isteri baginda selama sebulan. Jadi perkara ni telah tersebar, menyebabkan ramai orang menganggap, ramai di kalangan sahabat menganggap bahawa Nabi telah menceraikan semua isteri-isteri baginda. Jadi Umar bin Al-Khattab ni kemudian pergi berjumpa lah. Itu adalah perasaan daripada sahabat saja kan. Mereka rasa macam, Nabi dah menceraikan. Jadi Umar ni pergi nak check lah kan. Jadi cerita tu panjang sikit dalam hadis tu. Saya tak cerita semua lah kan. Tapi kesimpulannya Umar minta izin daripada Nabi SAW untuk memberitahulah sebenarnya Nabi tidak menceraikan. Cuma Nabi bersumpah tidak mahu bersama dengan isteri-isteri baginda. Jadi kemudian Umar pun pergilah memberitahu kepada sahabat-sahabat yang lain, sebenarnya tak, dia katakan sebenarnya Nabi tak ceraikan. Jadi itu satu kisah. Ada satu lagi kisah yang berkaitan, iaitu Umar ni, Saidina Umar ni, Hafsah tu ialah anak beliau. Jadi dia sangat marahlah kepada Hafsah ni. Kerana apa? Kerana telah menyakitkan Nabi, menyakitkan hati Nabi SAW kan. Sehingga dia pergi kepada Hafsah, dia dan dia minta izin. Kata, aku nak, kalau ikutnya kan, nak Hafsah kan. Jadi tapi tak dibenarkan lah, of course lah kan. Jadi itu cerita-ceritanya yang berlaku, riwayat-riwayat. Tetapi menurut ahli tafsir, dia kata yang paling sahihnya ialah cerita tentang madu tadi, iaitu meminum madu di rumah Zainab binti Jahsy. Lalu turunlah ayat ini kan. Kerana Nabi SAW bersumpah tak mau minum madu tu kerana demi untuk menjaga hati isteri baginda SAW. Jadi ayat ini maknanya apa? Iaitu ayat ni secara keseluruhannya ialah Allah Subhanahu Wa Taala marah lah kan. Bukan marah maknanya marah tu, tapi maknanya tak sukalah perbuatan tu. Iaitu apa kan? Kenapa kamu, wahai Nabi, kenapa kamu mengharamkan apa yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kamu? Iaitu madu tu, minum madu. Tabtaghi mardata azwajik, kerana semata-mata untuk mendapatkan keredaan daripada isteri kamu. Wallahu ghafurur rahim. Jadi apabila Allah Subhanahu Wa Taala sebut benda tu kan kepada dalam Quran ini, maka Nabi SAW pun ertinya ialah mestilah membayar kafarah lah untuk membatalkan balik sumpah ni. Kan Allah Ta'ala tak suka kan, lima tuharrim, kenapa kamu mengharamkan. Jadi ada satu riwayat mengatakan memang Nabi telah membebaskan seorang hamba. Dan ada yang kata satu riwayat lagi lah, Nabi tak perlu membayar kafarah tu. Kenapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala telah Ghafurur Rahim, iaitu Allah Taala telah memaafkan baginda Nabi SAW. Kesimpulan dia ayat ni ialah bahawa Allah Ta'ala tak suka
Kita ni buat satu benda kerana apa? Kerana untuk mencari keadaan orang, dan juga kepada isteri-isteri sepatutnya faham kan. Janganlah menyakiti hati suami. Janganlah menyebabkan sesuatu perkara yang menyebabkan hati suami itu runsing dan sebagaimana yang disebutkan di dalam surah ini. Jadi Allah SWT sebut selepas daripada itu, qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Allah Ta'ala telah memfardukan, mensyariatkan, memistikan bahawa tahillata aymanikum. Kamu mesti membatalkan balik sumpah kamu tu. Wallahu maulakum. Jangan dengar sangatlah, jangan kerana perasaan, jangan ikut sangat perasaan tadi kan, kerana nak meredakan isteri-isteri kamu tu. Jangan buat macam tu kan. Wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Allah lah yang maula kamu. Allah lah yang penjaga kamu. Allah Ta'ala lah yang maknanya yang menjadi wali kepada kamu kan. Allah Ta'ala lah menjadi penolong kepada kamu. Jangan buat macam tu. Wa huwal alimul hakim. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala maha hakim. Ayat yang ketiga, wa iza asarran nabiyyu ila ba'di azwajihi. Jadi Allah Ta'ala sebut lagi dengan detail cerita di sini, iaitu asarran nabi. Jadi cerita ni macam mana? Nabi SAW bila Hafsah tanya tu, Nabi kata, oh iyalah betul aku minum madu di rumah Zainab. Jadi lepas daripada tu Nabi pun bersumpah lah, lepas ni aku tak minum lagi. Jadi tapi Nabi pesan kepada Hafsah, wahai Hafsah, jangan kamu ceritalah kepada orang lain benda ni. Perkara ni jangan cerita pada orang lain. Tetapi apa yang berlaku ialah Hafsah ni pergi cerita kepada Aisyah. Jadi itu antara benda yang kita katakan tak berapa baik lah kan, iaitu pergi menceritakan rahsia, sedangkan Nabi dah pesan pada dia, jangan kamu cerita pada orang lain perkara ni. Jadi ini dah disebut wa iz asarra, ketika Nabi berbisik ila ba'di azwajihi. Allah Ta'ala tak sebut nama di sini kan, tapi kepada sebahagian tu maknanya Hafsah sini kan, sebahagian daripada isterinya, setengah daripada isterinya, hadisan, iaitu apa yang tadi Nabi sebut tadi tu, aku tak akan minum madu lagi tu. Jadi falamma nabba'at bihi, tetapi apa ceritanya, iaitu apa, falamma nabba'at bihi. Jadi Hafsah ni pergi menceritakan perkara tu, sedangkan dia dah berjanji dengan Nabi tak nak cerita, tapi dia pergi cerita kepada Aisyah. Jadi apa yang terjadi? Wa azharahullahu alaihi. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala telah ceritakan kepada Nabi tentang perkara ni, apa yang berlaku ni kan. Wa arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Jadi Nabi tanya kepada Hafsah, kamu pergi cerita ke benda ni kepada orang lain? Jadi tapi Nabi sebutkan benda ni, iaitu Nabi tak sebut semua. Nabi tak sebut semua tapi menyebut sebahagian saja demi menjaga adab lah, disebut sini tu. Demi menjaga adab, iaitu Nabi tak tanya semua kan tak. Kamu pergi sebut cerita benda ni ke, perkara ni ke, tak. Nabi sebut sebahagian saja. Itu dia kata arrafa ba'dahu wa a'rada an ba'din. Nabi sebut sebahagiannya dan Nabi tak sebut sebahagian yang lain. Jadi falamma nabba'aha bihi qalat. Jadi apabila Nabi SAW memberitahu kepada Hafsah ni, dia kata, betul ke macam ni, betul ke pada ni? Qalat man amba'aka hadza, man amba'aka hadza. Gitu. Jadi Hafsah pun bertanyalah kepada Nabi, ya Rasulullah, dia kata, siapa yang beritahu kepada engkau? Jadi pada sangkaan dia, yang beritahu kepada dia ni, kepada Nabi ni adalah Aisyah. Tapi rupa-rupanya siapa yang memberitahu? Yang memberitahu cerita ni, qala nabba'aniyal alimul khabir. Yang menceritakan kepada aku tu, Nabi kata, adalah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Allah nabba'ani, Allah lah yang menceritakan kepada aku tu ialah al-alimu al-khabir. Yang maha tahu, yang maha sangat-sangat mengetahui, yang maha khabir. Dialah yang menceritakan kepada aku. Jadi pada ketika ini pecahlah tembelang kan. Iaitu apa? Hafsah telah menceritakan. Jadi ertinya kena fahamlah isteri Nabi ni bahawa sebenarnya apa-apa tak boleh dirahsiakan. Allah Ta'ala tahu. Allah Ta'ala tahu. Jadi Allah Ta'ala nak cerita sini kan bahawa semua benda Allah Ta'ala tahu. Kamu ceritalah apa-apa kan, Allah Ta'ala tahu. Kamu buatlah apa-apa, Allah Ta'ala tahu kan. Kemudian in tatuba, Allah Ta'ala kata in tatuba, kalau kamu berdua ni tatuba, berdua tu tatuba artinya kalau kamu bertaubat. In tatuba ilallah faqad sarat qulubukuma. Jadi maknanya sini ialah
cantiknya kalau kamu bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Faqad sarat qulubukuma, hati kamu telah sorot. Sorot tu ialah maknanya lari daripada benda yang baik. Itu al-mailu an ta'atillah. Dalam bahasanya sorot ni. Jadi sorot qulubukuma, hati kamu berdua ni telah lari daripada apa yang sepatutnya untuk menjadi seorang muslimah yang solehah. Jadi oleh kerana itulah maka bertaubatlah kamu kepada Allah. Allah Ta'ala kata in tatuba ilallah, itu adalah terbaik. Wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maulahu wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da zalika zahira. Allah Ta'ala kata kalau kamu ni bertaubat itulah paling cantik. Wa in tazahara alaihi, kalau kamu ni buat satu benda yang tazahara tu maknanya bertolong menolong. Kamu ni bertolong menolong ke atasnya. Alaihi tu ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi apa arti tolong menolong ke atas Nabi? Artinya ialah kamu ni bertolong menolong, iaitu kamu berdua lah. Kamu berdua ni siapa? Iaitu Aisyah dan juga Hafsah, ataupun Hafsah dan juga Aisyah. Jadi dua-dua ni telah bersama-sama untuk membantu alaihi. Jadi kata ulama tafsir alaihi di sini artinya lah untuk membuatkan hati Nabi ni terluka, terguris, terasa kan, tak sedap. Jadi daripada ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan ke sini bahawa tugas seorang wanita lah kan, tugas seorang perempuan, tugas seorang isteri ialah dia mesti sepatutnya sentiasa berfikir macam mana nak gembirakan hati suami dia. Jangan buat apa-apa yang boleh mengguris hati suami dia kan. Kerana Nabi SAW ni, Nabi ni bekerja untuk Islam kan. Nabi ni bersusah payah untuk agama kan. Tiba-tiba isteri pula menyusahkan hati Nabi SAW. Tengok kan, sebab kerana peristiwa ni Nabi SAW diriwayatkan, salah satu riwayat tadi, telah bersumpah tak mahu mendekati isteri-isterinya selama sebulan kan. Walaupun Nabi ada di situ, tapi Nabi tak nak sentuh isteri-isteri dia, tak nak berjumpa kan, tak nak mana. Jadi tengok kan, hati Nabi sangat terasa kan pada masa tu. Jadi sedangkan Nabi ni nak buat kerja Islam, Nabi ni nak buat benda baik kan. Nabi ni buat kerja untuk Islam kan, menyampaikan dakwah semua kan kepada ni kan, memimpin manusia, memimpin sahabat dan sebagainya kan. Tapi tiba-tiba hati terguris kerana ia dibuat oleh isteri-isteri baginda ni. Jadi inilah kan, ulama-ulama sebut isteri-isteri ni adalah sepatutnya ialah menggembira. Sebab itulah dia kata al-mar'atus salihah tu kan. Sepaling-paling mahal bagi seorang suami adalah al-mar'atu as-salihah, iaitu isteri yang solehah. Jadi apa erti solehah itu? Ialah apabila kamu suruh dia, dia akan buat. Kamu larang dia, dia tak buat. Itu penjelasan lah, banyak lagi lah daripada hadis, daripada insya-Allah kan. Itu semua wanita-wanita muslimah sila bacalah kan tanggungjawab ni kan. Jadi ada tanggungjawab untuk suami, ada tanggungjawab untuk isteri kan. Jadi masing-masing cuba memikirkan apakah setiap orang tu melaksanakan tanggungjawab dia. Tapi oleh kerana kisah ni, surah ni adalah surah Tahrim, surah perempuan kan. Jadi maknanya kita tengoklah Allah Ta'ala tegur kan pihak muslimat, pihak perempuan-perempuan, wanita-wanita muslimah untuk mendengar kisah kan yang berlaku di antara Nabi dan juga isteri-isteri baginda. Jadi Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wa in tazahara alaihi, kalau kamu ni tolong menolong untuk buat satu benda yang mengguris hati Nabi sallallahu alaihi wasallam, tak apa, fa innallaha huwa maulah. Tak apa, Allah Ta'ala ada. Jadi kan dia bersama dengan Allah. Allah menjadi maulahnya, maula Nabi. Dan kemudian tu wa Jibril, dan juga Jibril juga menjadi maula Nabi. Dan kemudian wasalihul mu'minin, dan Nabi ada orang-orang yang baik, orang mukmin yang baik. Sebagaimana kata Sayyidina Umar dalam riwayat yang menceritakan kisah ini, tak apa, dia katakan, maknanya sebelum daripada ayat ni turun lagi, Umar dah berkata dah. Dan ini di antara yang disebutkan di antara keajaiban Umar kan. Keajaiban Umar maknanya Umar ni macam boleh predik kan. Sebab apa kan? Bila Umar tahu kan bahawa Hafsah, Aisyah kan, isteri-isteri baginda ni buat macam ni kan kepada Nabi, jadi menyebabkan Nabi tu tak nak terpaksa macam bersumpah tak akan mendekati isteri-isteri baginda. Jadi Umar datanglah kepada Nabi, tak apa ya Rasulullah, kata, kami ada, kamu bersama dengan Allah, Jibril bersama dengan kamu, malaikat semua kan, tak apa, kata, tak apa, kami ada. Lalu tiba-tiba turunlah ayat ni. Turun ayat ni macam sebiji lah kan.
sebagaimana yang diungkapkan oleh Umar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dikatakan banyaklah kan, Umar ni dia punya kata-kata dia ni memang banyak, ada yang kata 4, ada yang kata 5 kan, yang dijangkakan oleh Umar sebut kan, tiba-tiba turunlah ayat tu, menyebutkan perkara yang sama kan. Jadi contohnya ayat hijab, tentang hijab di antara lelaki dan perempuan kan. Ada banyak lagi lah ayat-ayat yang lain. Jadi Allah SWT sebut sini yang terakhir tu, wal malaikatu ba'da zalika zahira. Dan selepas daripada tu, malaikat Allah Ta'ala kata menjadi pendefend. Zahira tu maknanya penolong lah, daripada zahrun. Zahrun ni belakang asalnya kan. Yang tadi sama juga, wa in tazahara alaihi. Asalnya az-zahru tu belakang. Belakang kenapa? Kerana apabila seorang tu tolong orang lain, maka dia akan insyaAllah menjadi mensupport lah kan. Itu kan. Jadi ba'da zalika zahira, dan malaikat itu akan menjadi zahir kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seterusnya asa rabbuhu an in tallaqakunna an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Seterusnya Allah Ta'ala berkatakan tak? Maknanya gini kan, ini sebenarnya ayat ni adalah ayat yang kelima ni adalah amaran sebenarnya, amaran kepada isteri-isteri. Maknanya apa? Ya Rasulullah, seolah-olahnya berkatakan, Allah Ta'ala berkatakan asa rabbuhu in tallaqakunna. Ginilah ya Rasulullah, kalau kau nak tolak mereka pun, kalau nak ceraikan semua mereka pun tak kisah. Tak kisah. Allah Ta'ala katakan asa rabbuhu in tallaqakunna. Of course lah, Nabi tak ceraikan isteri-isteri baginda kan. Tetapi dalam ayat ini dia kata memberi amaran lah kepada isteri sini. Kalau kamu tolak mereka pun, kalau kamu ceraikan mereka semua pun, tak apa. Allah Ta'ala akan gantikan dengan an yubdilahu azwajan khairan minkunna. Allah Ta'ala boleh gantikan orang yang lebih baik daripada kamu semua. Jadi maknanya kan, kalau kamu ceraikan, kalau maknanya Muhammad ni menceraikan semua isterinya, Nabi menceraikan semua isterinya, tak apa. Allah Ta'ala boleh ganti orang yang lebih baik. Lebih baik siapa yang lebih baik daripada Ummahatul Mukminin? Kata ulama tafsir kata, apabila kalaulah kan Nabi SAW menceraikan mereka ini, maka of course lah mereka tidak lagi menjadi Ummahatul Mukminin. Jadi bila mereka dah tak menjadi Ummahatul Mukminin, maka automatically mereka ini tidak lagi lah baik. Maka ada orang yang berkahwin dengan Nabi yang lain, itulah yang menjadi lebih baik pula, sebab mereka akan menjadi Ummahatul Mukminin. Gitu. Jadi maknanya kesimpulan sini ialah ini amaran Allah kan. Allah Ta'ala beri amaran kepada siapa? Kepada isteri-isteri ni dalam ayat ni. Maknanya apa kan? Kalau kamu tidak mematuhi perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kalau kamu tak ikut, kamu tak menjadi Islam yang baik, Allah Subhanahu Wa Ta'ala boleh ganti kamu kan, untuk ganti orang lain yang menjadi lebih baik daripada kamu. Jadi maknanya sini, kita ni dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala mestilah maknanya kan sentiasa patuh kepada Allah kan, mencari keridaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maknanya jangan kita rasa sombong, jangan kita rasa apa kan, kita ni dapat. Jadi kan kalau dalam ayat ni lah katakan, jangan kamu rasa makna kamu ni isteri Nabi, maka kamu ni akan menjadi orang yang hebat. Tak, Allah Ta'ala boleh ganti orang lain ni, dan orang lain tu akan jadi lebih hebat daripada kamu. Jadi Allah Ta'ala kata, siapakah tu? Iaitu yang sepatut Allah Ta'ala sebut selepas itu ialah sifat-sifat. Sifat-sifat orang-orang yang sepatutnya menjadi seorang muslimah yang baiklah, iaitu muslimat, mukminat, qanitat. Qanitat ni maknanya kuat beribadat lah kan. Kemudian tu taibat, yang sentiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Abidat, yang berabdikan diri kepada Allah. Kemudian saihat. Saihat ni ada 3 pendapat. Saihat ni makna apa? Ada yang kata saihat ni ialah orang-orang yang iaitu zahibat gitu. Zahibat tu maknanya orang pergi, iaitu menuju kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi ada pendapat lain kata maksudnya ialah muhajirat, maksudnya iaitu orang yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah lah, of course pada masa tu maknanya. Dan kemudian yang ketiga, ada pendapat lain yang kata apa, iaitu saihat ni artinya ialah yang berpuasa. Kenapa berpuasa? Kerana saihat tu asalnya ialah orang yang berjalan. Berjalan. Jadi berjalan macam mana puasa? Iaitu berjalan meninggalkan sesuatu benda yang tidak itu kan, dan kepada keredaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, sanggup meninggalkan makanan dan sebagainya lah. Tapi apa-apa pun, maknanya ini adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebutkan bagi perempuan-perempuan yang Allah Ta'ala suka. Jadi kalau kamu tak nak
kamu tak nak benda-benda ni kan, kamu buat menyakitkan Nabi, menyakitkan hati Nabi, mengguris hati Nabi, mengguris hati suami kan, maka Allah SWT boleh ganti orang lain lagi yang sifat-sifat dia macam ni. Jadi itulah ulama-ulama tafsir seperti Al-Wasit oleh Syekh Said Tontawi, dia kata ayat ini adalah amaran kepada perempuan-perempuan. Jagalah, maknanya kalau kamu tidak mematuhi, tidak memenuhi sifat ini, maka suami itu akan menceraikan kamu jangan marah kan. Sebab apa? Inilah sifat-sifat yang Allah Ta'ala nak kan daripada kamu, orang perempuan, dan juga sebenarnya adalah untuk orang lelaki jugalah kan tu. Sifat-sifat yang baik ni kan. Jadi seterusnya ayat yang ke-6, Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri kamu daripada, dan juga family kamu daripada nara, api neraka. Jadi dalam satu hadis diriwayatkan bahawa Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia tanya, kami tahu bagaimana nak jaga diri kami lah, iaitu menjadi orang soleh dan sebagainya. Tetapi bagaimana pula kami ni nak jaga anak-anak kami? Bagaimana kami nak jaga isteri-isteri kami, family kami? Jadi Nabi SAW menjawab, ialah dengan kamu ni menyuruh mereka dengan benda-benda yang baik dan melarang mereka daripada perkara-perkara yang dosa. Jadi itulah tanggungjawab suami, tanggungjawab ayah, tanggungjawab lelaki dalam rumah tangga kan, terhadap ahli mereka, terhadap iku anfusakum wa ahlikum. Jadi Nabi SAW, ulama-ulama tafsir sebut lagi kan hadis-hadis seperti Syekh Tontawi dan juga Ibnu Katsir, dia menyebutkan hadis-hadis yang berkaitan dengan perkara ni, iaitu contohnya ialah menyebutkan tentang hadis muru auladakum. Nabi kata, suruhlah anak kamu sembahyang bila sampai umur 7 tahun. Pukul mereka bila mereka ni sampai 10 tahun. Dan kemudian pisahkanlah mereka daripada semasa tidur, fil madaji', tempat tidur kan. Jadi itu di antaralah kan yang disebutkan oleh ulama-ulama, itu maksudnya. Jadi maknanya sekarang ni, setiap daripada kita hendaklah sedar kan, kita mempunyai tanggungjawab bukan terhadap diri kita saja, tetapi kalau kita mempunyai family, kita mempunyai keluarga, kita ada anak-anak, kita ada isteri, tanggungjawab kita untuk apa? Untuk mengajar mereka Islam. Kalau tak boleh mengajar, kena hantar mereka untuk belajar, ataupun cari guru yang boleh mengajar mereka tentang Islam. Yang tentang lain-lain tu adalah cerita kemudian. Tapi yang penting, yang asasi dulu ialah mengajar tentang Islam supaya kenal Islam. Jangan kenal matematik, jangan kenal ni, tapi Islam tak tahu. Fardu Ain tak tahu. Perkara agama tak tahu kan, Quran tak tahu. Tapi tahu semua biologi, fizik, chemistry. Tu bahayalah kan yang sedang berlaku kan. Jadi family, ayah, ataupun suami kena mengajar isteri dia. Dia kena mengajar sendiri, atau dia boleh menggaji orang lah kan, mencari guru, atau dia mesti membenarkan isteri dan anak-anaknya untuk pergi belajar kalau mereka nak pergi belajar lah kan. Sebab itulah anak isteri sepatutnya tak boleh halang kalau mereka ni nak pergi belajar Islam. Kalau kita menghalang sedangkan kita tak mampu untuk mengajar sendiri, itu adalah satu kesalahan yang besar. Bahkan sepatutnya kita yang wajib menghantar mereka ke tempat-tempat yang boleh mereka ni mengenali Islam. Kalau kita tak buat macam tu, maka itu adalah kesalahan termasuk dalam ayat ni, iaitu kita tidak menjaga diri kita, tak menjaga family kita daripada api neraka. Sebab apa? Kalau kita tak mengajar mereka, tak memberikan pengajaran agama, mereka tak kenal Islam, maka sebenarnya kita telah tidak memelihara mereka daripada api neraka. Dan kita tidak memeliharakan juga kita, sebab apa? Kesalahan tu balik juga kepada kita. Seterusnya Allah Ta'ala kata waqudu hannas, yang mana bahan bakarnya adalah manusia. Neraka, Allah Ta'ala bakar manusia dalam tu. Dan kemudian wal hijarah, dan juga batu-batu. Jadi batu-batu sini ada yang kata berhala, ada yang kata batu betul, makna tunjuk kepanasannya. Wallahu a'lam bishawab, itu adalah ahli-ahli tu. Tapi nak menunjukkan neraka itu sangat dahsyat lah, bukan kayu biasa-biasa yang digunakan bakar tu kan. Alaiha malaikatun ghilazun shidadun. Yang mana yang jaga neraka ni pula adalah malaikat-malaikat yang ganas, yang dahsyat, yang keras kan. La ya'suna ma amarahum. La ya'suna Allah ma amarahum. Dia tak ikut perintah Allah. Tak pernah mendurhakai Allah Subhanahu wa taala, malaikat-malaikat ni. Dan kemudian wa yaf'aluna ma yu'marun. Dia buat tu adalah merupakan suruhan daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat yang terakhir, ya ayyuhallazina kafaru
Allah Ta'ala kata, wahai orang kafir semua, wahai orang kafir semua. Iaitu kata-kata ini, kata ulama adalah merupakan kata-kata malaikat. Kata-kata malaikat kepada orang-orang kafir di hari kiamat. Kenapa? Kerana di hari kiamat ini, di hari akhirat ni, orang-orang kafir ni akan memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala, akan memberitahu, minta maaflah, kami buat macam ni kerana ni, kami buat macam ni kerana ni. Jadi Allah Taala beritahu kepada malaikat, beritahu kepada orang-orang tu, orang-orang yang masuk neraka tu, orang-orang yang diseksa tu, la ta'tazirul yaum. Hari ni no way kamu nak minta maaf. Kamu nak minta uzur di dunia, kamu nak minta maaf di dunia, kamu nak minta keampunan di dunia. Sekarang kan, kita hidup di dunia sekarang, kita minta ampun kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi di hari akhirat nanti jaga ya. Jangan, tak ada masa lah. Tak ada tempat, bukan tempat untuk minta ampun, untuk minta maaf, untuk memberi alasan. La ta'tazirul yaum. Al-yaum situ maknanya ialah hari akhirat kan. Hari akhirat. Innama tujzauna ma kuntum ta'malun. Sesungguhnya kamu ni tujzauna. Kamu ni dibalas dengan apa sebab yang kamu buat. Bukan dibalas ni suka-suka. Kamu ni diseksa oleh Allah Ta'ala. Tak. Kerana perbuatan kamu di dunia dululah, maka sekarang ni kamu ni diseksa. Jadi ingat, insyaAllah kan, kita ingat, kita ni masih lagi mempunyai waktu kan. Kerana kita masih hidup lagi kan. Kita mempunyai waktu untuk istighfar, untuk meminta maaf, untuk memohon maghfirah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi sahabat-sahabat semua, terima kasih kerana bersama-sama dengan kita pada pagi ini untuk melihat muka surat 560. Hari ini muka surat 560. Dan moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala akan memandu hidup kita insya-Allah di hari ini dan di hari seterusnya insya-Allah, sehingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan lupa hantar link ni kepada semua sahabat-sahabat semua. Sebarkan sesi kita ni kepada semua orang insya-Allah, yang anda kenali, yang tak dikenali. Moga-moga Allah Ta'ala akan beri pahala kepada kita semua insya-Allah dengan usaha kita yang sedikit ini. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.